Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nampak Channel. Menarik untuk saya bawakan anda dan juga menonton video ini. Ya, satu sidang media bersama dengan Menteri Besar Selangor Amiruddin Sari, sahabat semua, menjawab isu-isu panas yang berlaku di dalam negara kita dan juga di negeri Selangor ini. Jadi menarik sahabat semua untuk kita tonton. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nampak Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita tonton bersama dan kita lihat dan nilai sendiri apa yang dikatakan oleh Menteri Besar Selangor ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita mainkan video ini. Jadi saya kira ia memberikan impak yang besar kepada masa depan negara, khususnya dalam menyemai nilai integriti dan mempertahankan sikap dan pendirian rakyat, terutamanya dalam membentras rasuah sama ada secara individu ataupun yang dilakukan di pelbagai peringkat. Jadi ini adalah sebahagian daripada langkah-langkah yang kita buat sesuai dengan apa yang telah dicapai oleh Jabatan Governance dan Integriti MBI yang telah bekerjasama rapat dengan SPRM, melaksanakan pelbagai program seperti ikrar integriti maupun meneliti setiap perjalanan serta operasi yang dilaksanakan oleh MBI agar tidak melanggar batas-batas penggunaan kuasa dan juga integriti dalam pelaksanaan MBI. Jadi MBI bukan hanya melaksanakan perjalanan perniagaan ataupun memastikan nilai keuntungan dicapai, tetapi juga memastikan governance ataupun tata kelola dititik beratkan di pelbagai peringkat, termasuk melaksanakan program outreaching ataupun melaksanakan program-program bertemu dengan masyarakat, CSR dan sebagainya yang sebaris dan sepadan dengan kegiatan integriti di Malaysia. Okey, soalan? I'm not sure it's did by UKM, but have a decrease yang quite significant from 30% into 2.3%. Dan saya percaya ia adalah selaras dengan apa yang kita lihat dalam mood serta keinginan politik dalam negara kita. First time in 2018, Malaysia membuat keputusan adalah berasaskan kepada satu kes yang begitu besar yang melibatkan integriti kepada kepimpinan. Dan selepas itu, saya percaya bahawa tema itu sebati dalam konteks pentadbiran dan juga dalam konteks kefahaman rakyat. Yang kita lihat daripada masa ke masa, isu-isu integriti ini akan mendapat perhatian rakyat walaupun siapa yang melakukan. Malahan dia kadang-kadang menjadi modal politik untuk memfitnah dan sebagainya. Tapi yang pentingnya integriti menjadi persoalan penting kepada pertimbangan rakyat dalam membuat keputusan, mungkin dalam peti undi ataupun dalam menyatakan sokongan kepada mereka. Okey. Terima kasih. Datuk Seri, Ya. mengenai penyelarasan cukai semua PBT, Ha? penyelarasan cukai PBT. It's not semua PBT. It's a by PBT by PBT. The process did by MPAJ sebelum ini adalah proses yang pernah dilalui oleh Kajang. Dan Kajang melaksanakannya tak silap saya tahun 2022 dan 2021. Again, it's a revaluation of the value of any property ataupun aset yang ada di kawasan sekitar. Dan itu adalah melihat penilaian semasa after a few years, selepas 10-15 tahun. Selepas itu, MPAJ akan mendengar pandangan dan juga melihat respon daripada pihak pembabit. Untuk kes MPS, ada yang menyebutkan lambat untuk sampai. Saya akan minta MPS panjangkan sikit untuk proses bantahan. Dan after proses bantahan dikumpulkan, disemak balik dan dibawa balik pada pihak kerajaan negeri. Adakah kita setuju kepada proses penilaian tersebut yang akan memberi kesan kepada aspek peningkatan cukai. Tapi kita akan revalue secara saksama melihat kepada cost of maintenance, cost untuk menyelenggara dan juga angkutan sampah sebagai contoh yang mungkin meningkat setelah puluhan tahun. Jadi it's a fair process dan ia adalah satu proses yang kita lakukan khusus untuk melihat juga keberkesanan proses pembandaran kita. Kalau value tak naik, maknanya something wrong kepada lokaliti dan area tersebut. Jadi
itu adalah proses meningkatkan teks ataupun cukai lagi. Ia adalah satu proses untuk penilaian valuation yang dampaknya akan memberikan value kepada nilai tanah dan memberi justifikasi terhadap penilaian properti yang ada di kawasan sekitar. Jadi Dato' Sri ini bermakna akan ada kenaikan cukai pintu bersamaan yang Kajang sampai sekarang tak naik pun. Walaupun So sudah itu dinaik. belum ada penelitian. The state government akan membuat keputusan based on keadaan semasa dan penilaian semasa. Which is that kita mungkin akan buat bukan tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin 2026 dan sebagainya. So the valuation is valuation, dan selepas itu kerajaan negeri akan mempertimbangkan sebab sustainability of kerajaan negeri dan kerajaan tempatan juga harus harus dipertimbangkan. Kita bukan hanya nak bercakap kita tak naikkan cukai puluhan tahun. Isunya bukan tak naik cukai, negeri lain pun naikkan cukai. Kalau bila Selangor naikkan cukai jadi dosa besar. Masalah. Jadi Dato' Sri ada akan pendengaran awam akan diajukan di Majlis Perbandaran. Itu adalah sebahagian daripada proses. Sekarang ini penjelasan oleh MPAJ kepada komuniti-komuniti sedang dilakukan. Dan dia adalah satu proses yang berterusan. Nak kata 100% puas hati, tak adalah. Ada Tapi berapa bukan semua, baru satu yang saya dengar. 1, 2, Ampang dan juga Selayang. Ada berapa PBT yang terlibat dalam penilaian semula yang Dia ada sikun dia ada perjalanan dia. Setakat ini saya tak ingatlah secara detail. Dia adalah proses valuation, bukan protap. Alhamdulillah, setiap kelompok daripada angka yang telah diberikan itu menunjukkan peningkatan hatta kepada undi Melayu secara signifikan kerana sumbangan daripada undi awal yang sebahagian besarnya majoritinya adalah orang Melayu. Dan kita juga menilai kepada prestasi, servis dan perkhidmatan yang harus diperkemaskan oleh Puan Pang Soekarno. Adakah betul-betul UMNO yang dapat membantu Pakatan Harapan? UMNO membantu dengan agak signifikan dalam pilihan raya tersebut dan memberikan sokongan daripada sudut jentera, memastikan apa yang minimum apa yang telah kita perolehi dalam pilihan raya lepas dikembalikan. Cuma kesannya adalah kesan turn out. Kalau turn out yang tinggi di beberapa komuniti, masyarakat India dinaikkan sikit, masyarakat Melayu pun naik sikit. Kita trust dengan apa yang telah ditunjukkan itu, kita akan mencapai majoriti yang lebih besar. Tapi the turn out memberi kesan kepada pugutan ataupun suara yang dapat. Contohnya PH mengalami penurunan, PM juga mengalami penurunan. Beza penurunan tu antara kedua-duanya 100. Kita turun dalam sekitar 700 lebih, PM mungkin 600 atau 700. So dalam 100 lebih penurunan. So saya percaya both mengalami penurunan disebabkan oleh turnout. Tetapi trend sokongan strengthen khususnya di kalangan Melayu kita dapat lihat kita meningkatkan lebih kurang 3 hingga 5% support, dan ia significantly adalah sumbangan daripada pejabat awam dan juga undi daripada penyokong UMNO yang dapat turun dalam memberikan sokongan kepada kita. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia antara pencerahan ya daripada YB ataupun Menteri Besar Selangor, beberapa isu yang ditanya, antaranya berkaitan dengan rasuah, antaranya juga kemenangan di pilihan raya kecil Dun Kuala Kubu Baru, dan kita lihat ya perkembangan yang menarik ya apabila sokongan yang diberikan kepada penjahat awam itu agak mengejutkan. Jadi ini antara satu perkembangan yang baik, yang menarik ya untuk kita fikirkan. Namun sahabat semua, apapun semuanya itu ada di tangan anda. Jadi teruskan mengundi Kerajaan Perpaduan ataupun menolak PAS dan juga Bersatu. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.